Kita tajuk hari ini fizik tingkatan 4, gerakan jatuh bebas. Okey, dalam bahasa Inggerisnya disebut free fall. Okey, free fall. Okey, ada buku teks. Boleh buka buku teks. Kita pergi ke muka surat 46. Saya tak ada slide lah hari ni. Kita baca sama-sama. Ada perenggan yang pertama, kamu kena baca dulu. Muka surat 46. Gerakan jatuh bebas 2.3, fizik tingkatan 4. Baca dua perenggan pertama tu. Okey. Siapa nak baca? Kita minta ni nama yang pertama ni, Sally. Sally. Sally ada ke? Ada. Cuba Sally baca. Dua perenggan yang pertama. Gerakan jatuh bebas dan pecutan graviti. Suatu objek dikatakan mengalami gerakan jatuh bebas jika pergerakan objek itu dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Stop. Hai. Okay. Stop. Daya graviti sahaja. Kamu underline perkataan itu. Daya graviti sahaja. Okay. Only the force of gravity. Only. And no other force involved in this situation. Okay, setakat tu. Okay, sambung. Hal ini bermakna objek yang jatuh bebas tidak mengalami tindak daya yang lain seperti rintangan udara atau geseran. Okay, underline the word. Tidak mengalami tindakan daya yang lain. Ini yang saya cakap tadi. No other forces involved. Only gravitational force. Ini keyword dia. Sebab tu saya pentingkan untuk baca dua perenggan pertama ni. Sebab dia mengandungi gist of the topic. The gist of the topic is in these two paragraph. Okay? Okay, sambung lagi Sally. Gambar foto 2.2 menunjukkan sebiji buah kelapa yang jatuh dari pokok kelapa. Adakah pergerakan buah kelapa itu merupakan gerakan jatuh bebas? Terima kasih Sally. Siapa nak tolong jawab? Muhammad Afiq. Afiq yang selalu bercakap ni kan? Jawab Afiq. Adakah pergerakan buah kelapa itu merupakan gerakan jatuh bebas? Berdasarkan pemahaman kamu daripada perenggan pertama. Gerakan jatuh bebas ialah gerakan yang dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Poin yang pertama. Poin yang kedua, tidak mengalami tindakan daya yang lain seperti geseran rintangan udara ataupun geseran. Jadi, Afiq, jawab soalan Sally tadi. Adakah pergerakan buah kelapa itu merupakan gerakan jatuh bebas? Afiq, ada ke tu? Oh, dia ya, jatuh bebas. Tak mau cakap ya, Afiq. Ya. Jatuh bebas. Afiq, fikir betul-betul. Jangan main jawab je. Geseran. Dia ada geseran ke tak ada geseran? Ada. Ada rintangan udara ke tak ada rintangan udara? Buah kelapa jatuh dari pokok. Pokok kelapa berada di tepi pantai. Tepi pantai ialah suatu ruang yang penuh dengan udara. Afiq? Jadi buah kelapa tu jatuh bebas, gerakan jatuh bebas ataupun bukan gerakan jatuh bebas? Dua pilihan. Bukan. Okey, keyword dia bukan. Nivashini? Dia jatuh. Bukan gerakan bebas. Bukan gerakan bebas. Okey, terima kasih Nivashini. Jawapannya betul. Bukan gerakan bebas. Tapi persoalannya, kenapa kamu punya jawapan bukan gerakan bebas? Ong Sheng Kit. Ingat dua condition tadi? Kerana dia ada tindakan daya yang lain.
Okey, kerana ada tindakan-tindakan gaya yang lain. Betul. Apakah tindakan-tindakan daya yang lain yang dipengaruhi ke atas buah kelapa itu? Davina N. Daya geseran. Geseran apa? Rintangan udara. Yes, rintangan udara. Okey, kamu tak nampak udara. They're particle, very fine particles, but they are spread all over the area, especially in open area, open space. Okay, kamu sudah belajar dalam sains tingkatan 1, tajuk udara. Okay, di atas permukaan bumi, dekat dengan permukaan bumi adalah kawasan di mana concentration of the air is the thickest. Okay, kepekatan udara adalah paling tebal di permukaan bumi. Bila kamu naik lagi, tinggi altitude lagi tinggi lagi, naik Gunung Everest, okay, naik dengan roket pergi ke bulan, semakin tinggi kamu naik altitude, semakin rendah tekanan udara. Maksudnya udara, concentration of the air is become thinner and eventually no air pressure at all. Bila no air pressure at all means not even a single air particle exists. Tak ada sebiji pun air particle ada di angkasa. Okay? Di permukaan bumi banyak partikel udara. So anything that is moving on the surface of the earth are subjected to air friction. Adalah apa saja benda yang bergerak di atas permukaan bumi di dalam ruang yang terbuka, not in a confined, closed and vacuum space, not in that situation. As long as the object is moving in an open space where there is a lot of air particles, these objects are subjected. Objek ini adalah terlibat dengan geseran udara. Okay, termasuk saya. Kalau kita berjalan, kita berlari, okay, udara-udara akan bergeser dengan muka badan kita. Okay, kamu tahu cycling? Ini bukan cycling ya, cycling. Okay, jadi all the cyclists when they cycle very fast speed, okay, their face and their body and their the outer surface of their bicycle are all experiencing air friction. Okay, lagi laju, lagi banyak air friction. Okay, that's why cyclist yang race, apa nama dia? Dalam event lumba basikal kan, pakaian cyclist semua diperbuat daripada pakaian yang material jenis licin. Kerana scientifically they believe that when the surface of their body is covered with a very smooth material, they experiences less air friction. Okay, jadi bila less air friction, mereka akan bergerak dengan lebih laju ke hadapan. Okay, lagi kuat dia kayuh, the faster they pedal, the faster they will go, because they are avoiding the air friction from the air and the surface of their body. Itu air friction. Okay, baik. Ada tugasan nanti. Kamu tengok aktiviti 2.5 tu. Mengkaji gerakan jatuh objek, bola pimpong dan kertas A4. Ini tugasan kamu. Kamu kena buat di rumah, kamu record gambar kamu, buat ni. Okay. Next page, page 47. So dalam kehidupan seharian, kita akan melihat objek yang berat akan jatuh dan sampai ke permukaan bumi dengan lebih cepat daripada objek yang ringan. Hal ini disebabkan oleh daya lain seperti rintangan udara. Okay. Tengok bulu ayam, bulu pelepah ayam, bola logam. When we release them at the same time, normally on our first glance observation, pemerhatian sepintas lalu, kita akan dapati bola logam akan reach the floor first. And then bulu pelepah of the feather reach the floor later, lambat daripada bola logam. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one.
and dropped them at the same time to see which fell fastest. Objek yang berlainan jisim akan jatuh dengan pecutan yang sama jika rintangan udara tidak wujud. Okey. Objek yang berlainan jisim. Maksudnya apa? Berat ke, ringan ke, 2 kilogram ke, 3 kilogram ke, 3 kilogram ke, 1 kilogram dengan 5 kilogram objek when you release at the same time. Okay, in a space where there is no air friction, they will accelerate with the same value. The value is 9.8. The gravitational acceleration. Pecutan graviti 9.8 nilainya. Okay, dia akan jatuh dengan pecutan yang sama jika tiada rintangan udara. Jika rintangan udara tidak wujud. Okay, tak ada rintangan udara means the space where we are doing the demonstration or the experiment is contain no air particles at all, a vacuum space. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCD 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on, 2, 1, release. So that is an experiment that proves object of different mass when they fall under the pull of gravity. Apabila mereka jatuh pada tarikan daya graviti, mereka akan memecut pada pecutan yang sama, iaitu pecutan graviti. Bulu pelepah dan bola logam yang dilepaskan dalam ruang vacuum akan mencecah lantai pada masa yang sama. Gerakan jatuh bebas yang anda tonton dalam video sebenarnya telah dijalankan dalam keadaan vacuum. Vacuum tu maknanya tak ada udara. Sudah saya ulang banyak kali. So this, the experiment you watch from the video can also be done, boleh juga dibuat di ruangan lain yang tiada udara. Cuba bagi tahu saya, di mana ruangan lain yang tidak ada udara? Yes, ruangan vacuum. Vacuum tu adalah condition of the space. Di mana? Soalan saya, di manakah lokasi lain yang ruang dia vacuum? Angkasa lepas. Betul. Betul, angkasa lepas, di bulan. So ingat Neil Armstrong, dia pergi ke bulan. Dia ada buat eksperimen tu juga. Eksperimen bulu pelepah bola logam ni. Okay. Tetapi di ISS, kamu tahu ISS, International Space Station, tak boleh buat. Sebab dalam tu ada orang duduk dan dia ada udara, ada oksigen. The only thing they don't have dalam ISS is gravity. Itu saja. So we need a space where it has gravity but no air particle. Kalau di angkasa, tempat yang tak ada graviti tak boleh. Jadi kamu kena buat di bulan. Bulan ada graviti. Graviti bulan adalah 1/6 daripada graviti bumi. Jadi kamu boleh kira pecutan graviti bulan. Okey, pecutan graviti bulan adalah 1/6 daripada pecutan graviti bumi. So kamu kiralah 1/6 times 9.8. 1/6 daripada 9.8. Itu pecutan graviti di bulan. So kalau planet lain tak tahulah. Planet lain ada yang ada atmosphere. Tapi it's just that they have different types of gas. Alright, seterusnya. Pecutan objek yang jatuh bebas disebabkan oleh daya tarikan graviti dinamakan pecutan graviti. Okay,
Ini perkataan dia. So biasanya pelajar akan confuse antara pecutan graviti dengan daya tarikan graviti. So pecutan ni pecutan. Kamu kena asingkan. Jangan, don't mix things up. Okay. Pecutan graviti means pecutan. Okay. Peningkatan halaju. Pecutan adalah peningkatan halaju. Kadar perubahan halaju. Itu pecutan. Tetapi daya graviti tu daya. Lain lagi. So daya F daya. F equals to MA. Nak cari daya, dia mestilah mass of the object ataupun jisim objek, the M, darab dengan pecutan objek, A. Mass times acceleration. Mass jisim darab dengan pecutan, baru dapat daya. Okay? So don't complicate things. Pecutan lain, daya lain. Sama juga pecutan graviti maksudnya pecutan objek itu apabila dia jatuh di bawah pengaruh daya graviti. Okay, manakala daya graviti adalah daya tarikan. Okay, it's like an invisible hand pulling the coconut from the coconut tree down towards the earth. You just imagine that way. Okay, so daya graviti adalah daya. So you imagine an invisible hand pulling the coconut from the coconut tree down towards the surface of the earth. Kamu bayangkan macam tu. Sebab normally student tidak boleh nak imagine daya graviti. Sebab kita sudah biasa buat eksperimen daya, ada macam tali, tarik ataupun tangan tolak. You need things that shows the force. Macam daya tolak, baru kamu nampak tu seolah ada daya. Sedangkan graviti pun daya juga, daya graviti. Okay, invisible force. Tak boleh nampak. Kalau touch push, okay, things. Ni macam ni kereta. Kita push baru kita nampak ada daya. It's a push. Ini contact force. Gravity is non-contact force. Daya yang tidak perlu ada sentuhan. Contoh lain daya yang tak ada sentuhan, magnetic force, daya magnetik. Okay, daya magnetik kamu tak nampak macam ada benda tarik ke, ada tangan tolak ke, tak nampak. Is non-contact force. So gravity is one of the non-contact force. Kamu tak nampak benda tu, tapi dia ada. So you must clear about this. Acceleration is pecutan graviti adalah pecutan. Daya graviti adalah daya. Kita akan belajar berkenaan daya nanti, tajuk lain. Okay, nilai purata bagi pecutan graviti bumi adalah 9.81. Macam tadi saya cakap 9.8. Kita round up, kita bunda 9.8 meter per second. Look at the unit. Unit ni masih ms minus 2. Maksudnya apa? Meter per second kuasa 2. Ini adalah unit pecutan. Okay, kalau daya graviti, unit dia Newton. Sebab tu dia berbeza. So, pecutan, nilai purata pecutan graviti bumi 9.81 meter per second. Halaju objek yang jatuh bebas akan bertambah sebanyak 9.81 meter per saat setiap saat. So, every second, kita ukur time in second, right? So, second, 1 second, 2 second, 3 second. For every second, there's an increase of 9.81 meter per second velocity. Ada peningkatan halaju sebanyak 9.81 meter per saat halaju. Okay, let's say pada saat pertama halajunya kosong. Okay, situation when you release an object from the air, right? So halaju awal adalah kosong. So saat pertama daripada kosong ke 1 saat. Okay, lepas 1 saat, halajunya ialah 9.81. Okay. Sekarang saat kedua. So, from the second, saat pertama ke saat kedua, halaju meningkat lagi sebanyak 9.81 lagi. So, 9.81 increase more another 9.81. So, what is the velocity after 2 second? Apakah halaju selepas 2 saat? Siapa boleh jawab? Susah kan, tak ada slide. Try to imagine. Anyone?
Yes, you. Nati Yasri. Jadi 9.8 plus 9.8 berapa? 19.6 tadi kan? Saya tak ada calculator pula to confirm your answer. 9.8 plus 9.8 betul ke? 18.6. Sorry, 19.6 kan? That's the answer, correct. So the increase, there is increase in velocity for every second, and the increase is 9.81 for every second. Up lagi, up lagi, up lagi. So that means the longer the object fall under free fall, lagi lama objek jatuh bebas dalam gerakan jatuh bebas. Confuse saya kan? Lagi laju halaju akhir. Okay, halaju awal daripada kosong. Lagi lama dia ambil masa lama untuk jatuh. So halaju akhir dia tu akan lagi besar. Just imagine a person fall from a 20-story building. Cuba kamu bayangkan. Apakah halaju akhir apabila badannya menyentuh bumi? For sure mati. Okay? Itu pun sudah tolak daya disebabkan oleh air friction. Tapi air friction is compared to the gravitational force, daya geseran udara berbanding dengan daya tarikan graviti macam negligible. Boleh diabaikan sebab nilainya terlampau kecil. Okay, biasanya air friction can be neglected, boleh diabaikan apabila objek itu mempunyai jisim yang besar. Bowling, okay. Bola bowling, dia punya jisim besar, jadi bila dia jatuh, the factor of air friction can be neglected, boleh diabaikan. Compared to if you use ping pong ball. Ping pong ball, jisim dia kecil. Jadi, the air friction acted on the ping pong ball does matter. Reduce the effect of the gravitational force sedikit. Okay, sedikit. Sambung lagi. Halaju objek yang jatuh bebas akan bertambah sebanyak 9.81 meter per second. Kita perenggan di sini ya, muka surat 47. Sini. I'm reading this paragraph now. Setiap saat dalam medan graviti seragam berhampiran permukaan bumi. Okay. So bila dalam exam nanti dia tanya apakah faktor kondisi, okay. Kondisi untuk perkara ni berlaku, kamu mesti cakap this situation, situasi ini hanya applicable untuk situasi yang berlaku di permukaan bumi. Kalau eksperimen ni kita buat di puncak Everest, lain pula nilai dia. Nilai dia bukan 9.81 lagi sebab di puncak Everest tu graviti dia kurang sikit. Dan air friction pun kurang sikit. Apabila suatu objek jatuh dalam medan graviti dan rintangan udara diabaikan, objek tersebut dikatakan mengalami jatuh bebas. Okey. Jadi setakat tu rasa penerangannya okey sudah. So eksperimen 2.1 kita kena guna photogate, tak boleh buat. Dan muka surat 50, semua orang muka surat 50. Ada 3 formula yang akan berubah dalam formula antara 4 ya. Ada 4 persamaan gerakan linear. 4 persamaan gerakan linear yang kamu telah belajar itu dengan Cikgu Loh, ingat tak? Ada 4. Tapi dalam 4 tu ada satu formula yang tak ada A. Okay? Tak ada A, tak ada acceleration. So you omit that one. Keluarkan yang tu. So tinggal 3. So ada 3 kat sini. V sama dengan U plus A plus GT. So mana dapat formula ni? Kamu tukar. You just simply swap A to G. Okay? A itu untuk general form. But in this situation, object fall under gravitational acceleration. So acceleration dia, pecutan dia sudah menjadi pecutan graviti. Pecutan graviti
simbol dia adalah G. So kamu tukar saja. A tukar G. Okay, formula yang kedua, S sama dengan UT tambah 1/2 GT square. Formula asalnya ialah S sama dengan UT plus half AT square. So you just simply change or switch A to G. Okay. And the next one, V square sama dengan U square plus 2GS. 2GS tu asalnya 2AS. Ingat tak formula? Formula gerakan linear. Okay, formula gerakan linear. Bukan formula. Persamaan. Persamaan gerakan linear dalam percutan seragam. Kita tukar A kepada G saja. Okay, ada sebarang soalan? Tak ada. Jadi kita akan jawab modul sama-sama. Kita jawab sama-sama. Objek dikatakan jatuh bebas apabila ia jatuh di bawah kekuatan medan graviti sahaja dan rintangan udara diabaikan. Oh, just a statement. Okay, next one. Sehelai kertas tidak jatuh bebas kerana kejatuhannya dipengaruhi oleh rintangan udara. It's just a statement. Okay. Objek hanya jatuh bebas di dalam apa? Di dalam vacuum. Yes, di dalam vacuum, correct. Ketiadaan udara bermaksud tiada rintangan udara yang menentang pergerakan objek. Or in English, an object falls freely only in a vacuum. The absence of air means there is no air resistance to resist the motion of the object. Okay, next one. Dalam vacuum, kedua-dua objek yang ringan dan berat jatuh bebas. Ia jatuh dengan pecutan graviti. Okay, tulis. Ia jatuh dengan pecutan graviti. Pecutan graviti, iaitu pecutan disebabkan oleh daya tarikan graviti. Pecutan yang disebabkan oleh daya. So, apabila ada daya, akan ada pecutan. Okay, kalau tak ada daya, tak ada pecutan. Itu tajuk yang kamu akan belajar dalam daya nanti. Ada formula dia, F sama dengan MA. Next one, contoh. 1. Yang mana satu akan mencecah tanah dahulu? Okey, soalan A. Bola golf dan sehelai kertas dipegang pada ketinggian yang sama dan dijatuhkan serentak. Bola golf, kertas. Objek yang manakah mencecah tanah dahulu? Ada tak dia sebut berkenaan this experiment is carried out in a vacuum space? Ada ke? Tak ada kan? Jadi kamu cuba bayangkan situasi ni dibuat dalam ruang yang biasa. Ada udara banyak. Jadi yang mana akan jatuh dulu? Golf, correct. Golf. Kenapa? Terangkan. Biasanya soalan terangkan ni, it will take a little while until you firm, baru kamu mau tulis. Okay, saya bacakan. Kertas mempunyai luas permukaan yang besar. Jadi lebih banyak rintangan udara yang bertindak ke atasnya. Okay. Besar, banyak udara boleh bertindak. Rintangan udara. Berbanding golf ball, permukaannya kecil, so rintangan udara masih ada, tetapi kecil saja, sedikit. So kertas, big air resistance, manakala ping pong ball, golf ball, small air friction. Jadi dua-dua pun being pulled by gravity, but only a small amount of frictional force resist the golf ball, but big amount of air resistance resist the gravitational pull on a piece of paper. Ulangi dengan bola golf dan sehelai kertas yang direnyukkan. Sekarang kertas kita renyukkan dia. Contoh. Renyuk in English apa? Saya tak tahu. Siapa boleh bagi tahu saya? Crumpled. Okay, crumple. Crumple the paper. Dan golf ball sama juga. Objek manakah mencecah tanah dahulu? Sekarang surface area of golf ball and the crumpled paper sama.
luas permukaan sama. So, yang mana akan jatuh dulu? Jawapannya ialah kedua-dua mencecah tanah pada masa yang sama. Terangkan mengapa? Kerana kedua-dua objek mempunyai saiz dan luas permukaan yang sama. Jisim tidak memberi kesan kepada pecutan graviti. Okay? Jisim ataupun mass doesn't affect the gravitational acceleration. Jadi walaupun bola golf lebih berat, lebih berjisim besar berbanding crumpled paper. Okay, ini jisim kecil, ini jisim besar. Tetapi jisim tidak mempengaruhi pecutan graviti. Jadi dia akan tetap memecut dengan pecutan yang sama. So in the end, since they are released from the same height, so towards the end when they touch the ground, they will touch the ground at the same time. Okay. Dan faktor rintangan angin tak ada. Bukan tak ada, sama. Rintangan angin pada golf ball dan rintangan angin pada crumpled paper sama. Jadi dia akan memecut dengan pecutan yang sama. Boleh ya? Next one, soalan 2. Muka surat 28. Perbezaan antara jatuh bebas di udara, di atmosfera dan jatuh bebas dalam vacuum bagi duit shilling dan bulu pelepah. Okay. So dalam, you cannot create a vacuum space at home. Vacuum space ni boleh dibuat dalam makmal sahaja. Okay, jadi kamu tak perlu buat ini. Kita hanya boleh hypothetically, secara hypothesisnya, imagine the situation dengan mengaplikasikan pengetahuan. Okay. Gambar. Tengok duit shilling coin jatuh. Duit shilling sampai dulu. Feather later in the air. Manakala in the vacuum space, they will reach the ground or the floor or the base at the same time. Gambar B. Okay. Question A. Duit shilling dan bulu pelepah dilepaskan dari ketinggian yang sama secara serentak di dalam makmal. Pemerhatian. Duit shilling jatuh lebih cepat daripada bulu pelepah. Penjelasan. Okey, isi tempat kosong. Apa yang besar bertindak ke atas bulu pelepah? Anyone? Isi tempat kotak. Apa yang besar bertindak ke atas bulu pelepah? Ingat, rintangan udara. Jawapan Sofia. Sofia, Nadia, Dania, Sofia, Kamarul, Fizam. Rintangan udara. Jawapannya rintangan udara yang besar bertindak ke atas bulu pelepah kerana ia mempunyai apa yang besar? Isi tempat kosong. Kerana ia mempunyai, but in fact, feather ataupun bulu pelepah dia mempunyai luas permukaan yang besar. Okay, because feather, walaupun dia macam tu, ni like a feather, but they have this feature. So, luas permukaan dia lagi besar. So, di antara bulu-bulu halus tu ada permukaan dia. Okay, so luas permukaan feather lebih besar. Jawapannya ialah luas permukaan yang besar. Okay, next. Daya, isi tempat kosong. Daya apa pada duit shilling mampu untuk mengatasi apa? Daya graviti pada duit shilling mampu untuk mengatasi rintangan udara lebih baik daripada bulu pelepah. B. Duit shilling dan bulu pelepah yang sama diletakkan dalam tiub vacuum dan kemudian dijatuhkan serentak pada ketinggian yang sama. Pemerhatian. Kedua-dua objek mencecah ke bawah pada masa yang sama. Dan pecutan. Pecutan gravity is a term. Satu terma. You cannot separate them. If you separate them, it will give you a different meaning. If you say pecutan, it can be generally pecutan. Pecutan gravity boleh jadi pecutan when you press the engine, the oil pedal dalam kereta, so the car accelerate, pecut.
So when you say pecutan saja is general. But pecutan gravity is specific for pecutan yang disebabkan oleh daya tarikan graviti. Nilai G yang sering digunakan ialah 10. Kenapa 10? Dia round up. Dia bunda. 9.81 round up bunda kepada nilai SAR yang berhampiran. Okay? Round up. Nilai G yang sering digunakan ialah 10. Okay, in fact it is 9.81 sebenarnya. But for the sake of calculation, especially for the lower level like yours lah, Physics Form 4 is considered lower level physics. Okay, biasanya kita guna 10. And lower form pun, when we want to introduce about gravitational acceleration, biasanya kita akan cakap 10. Senang untuk orang kira. Okay, 10. Magnitude bagi pecutan yang disebabkan oleh graviti bergantung pada kekuatan medan graviti. Okay, lagi kuat medan graviti, lagi kuat pecutan. In English, the standard value of the gravitational acceleration is 9.81 meter per second square. The value of G is often taken to be 10 meter per second square for simplicity. The magnitude of the acceleration due to gravity depends on the gravitational field strength. Okay, strength lain. Gravitational field strength itu adalah daya, force. Gravitational acceleration itu adalah pecutan disebabkan oleh daya graviti. Ada daya dulu, baru ada pecutan. Biasanya objek ada, bila kita nampak objek itu memecut, pasti ada daya. We will learn about that, force and acceleration, in the next topic. F equals to ma. Soalan 1. Sebiji batu jatuh daripada ketinggian 45 meter. Berapa lamakah masa yang diambil oleh batu untuk mencecah ke tanah? Soalan A1. So, kita ambil maklumat dulu. Maklumat yang kita ada daripada situasi ini ialah sesaran 45 meter. Kita ada pecutan graviti 10 meter per second kuasa 2, dan kita ada juga pecutan awal. Okay, the situation is like dropping the ball. Okay, dropping the stone. Okay, the stone was dropped. The dropped, not thrown. Initial velocity ataupun pecutan awal mestilah kosong, wajib kosong. Meter per second. So the SGU, formula yang sesuai untuk ni adalah formula yang tak ada V. Okay, formula yang dimasukkan ialah S sama dengan UT plus half AT, A tukar jadi G, GT square. Dan masukkan maklumat S45, U kosong darab dengan T, nanti dia akan potong, plus 1/2 G10. T adalah masa yang hendak dicari, T square. So lepas kita kira, pindah-pindah ini jadi 5. So 545 divide by 5 equals to T square. 45 bagi 5 is 9. Alright. 9 equals to T square. We square rooted both sides. We get 3 second for time. Okay, soalan B. Berapa halaju batu itu semasa ia menghentam lantai? Okay. Kita boleh guna formula V equals to U plus GT. U kosong, kita tahu. So V sama dengan 10, G and T is 3 second.
if you want to include the unit, you include for all of the information. 10 meter per second kuasa 2. T adalah 3 second. So sek 1 S boleh potong dengan S yang ini, dapatlah 30 meter per second. Itu jawapan. Okey, ataupun tak mau guna formula V equal to U plus AT, kita boleh guna formula yang tak ada T. Okey, formula yang tak ada T ialah atau V square equals to U square plus 2GS. Formula ni lebih selamat sebab kita tak guna maklumat T ini. Kalau tak guna, just in case jawapan yang T ni salah, so it doesn't affect the next question. So we write V square sama dengan U square, which is 0, it will become 0 plus 2, 10, and the S was given 45, and you calculate V equals to square root 20 plus 2, 10, 45, and you'll get 30. That's your answer. Soalan 2, sebiji bola dilambung ke atas daripada tanah dengan laju 30 meter per saat. Berapa lamakah bola itu akan menyentuh tanah semula? Soalannya bertanya berkenaan masa. Okey, T sama dengan berapa? Okey, so bola naik atas dan turun balik. Okay, finally here. So kita buat macam ni. So kita extract the hidden information. Dari bawah lambung ke atas, eventually it will stop. So V become 0 at this point. Okay, so V here mesti not V. Here is U. Kenapa U? For initial velocity, the ball was thrown upward. Thrown must come with a value of velocity. Velocity here equals to 30 meter per second. So in this case, acceleration dia adalah negatif, minus 10 meter per second square. So kita nak cari T daripada point A pergi ke point B. Later point B akan turun ke point C. Kita cari displacement ataupun sasaran daripada A pergi ke B dulu. Okey, berapa soalan dia? Tak tahu. Okay. So dalam soalan ni S tak tahu. So kita guna formula yang tak ada S. So formula yang sesuai ialah halaju akhir sama dengan halaju awal tambah GT. Okay. So halaju akhir from A to B is at the point B. At point B halaju akhir is 0. Halaju awal at point A is 30 plus G is 10 and T is the unknown we are looking for. Then we calculate G minus, okay? It's negative value of acceleration. So 30 minus 10t, rearrange the equation, it becomes 10t equals to 30. T equals to 30 divided by 10, 3 seconds. So masa yang diperlukan daripada titik A ke titik B adalah 3 saat. Dan apabila bola tu turun balik, laluannya tak sama, okey. S dia tetap sama. S daripada A ke B sama dengan S daripada B ke A. B ke C. So acceleration 10 daripada B ke C, 10 meter kuasa 2. Jadi automatically T daripada B ke C adalah sama
T sama dengan T dari A ke B sama dengan 3 saat. So total time from A to B to C adalah 3 plus 3 second equals to 6 second. That's your answer. Soalan 3. Amir jatuhkan batu ke dalam perigi. So the batu will be experiencing pecutan graviti positif. Okay, dia semakin laju turun ke bawah. Jika jarak antara bahagian atas perigi dengan permukaan perigi ialah 20 meter. So kita ada maklumat. Soalan 3. Okay, kita ada maklumat jarak. Okay, displacement atau sasaran 20 meter. Berapakah masa yang diambil oleh batu itu untuk sampai ke permukaan air? Kita juga ada maklumat G sama dengan 10 meter kuasa 2. 10 per meter kuasa 2. Masa yang diambil oleh batu itu untuk sampai ke permukaan air di soalan yang dicari. So batu ini dijatuhkan, menjatuhkan means drop lah. Drop tu kita ada maklumat juga U sama dengan 0 meter per second. So formula yang sesuai ialah formula yang tidak ada V. Okay, formula tak ada V. S equals to UT plus half GT square. Okay, U kosong, potong. Kita dapat 20, S 20 meter sama dengan half G 10 dan T adalah unknown yang kita hendak cari. 2 dengan 10 jadi potong jadi 5. So 20 meter bahagi dengan 5 meter per second square sama dengan T square. So meter dengan meter potong. Okay, kita tinggal 20 bahagi 5 44. 5, 10, 15, 20 ya 4 second kuasa 2. Second kuasa negatif 2 buat naik ke atas jadi second kuasa 2 sama dengan T kuasa 2. So square rooted both sides. Okay, kita akan dapat 2 second. Soalan B, berapa halaju batu itu apabila ia terkena permukaan air? So soalan B bertanya berkenaan halaju akhir. So to be safe, I would not encourage you to use formula that contains T. Sebab kita tak pasti jawapan yang T ni betul ke tidak. Jadi kita elak itu. So untuk itu kita guna formula V square equals to U square plus 2GS. Formula ni kan tak ada T, ada V yang nak dicari. U mestilah kosong sebab the stone was dropped, batu dijatuhkan. G ada, S ada. So kita selamat. V square sama dengan 2 darab G 10 meter per second square darab S 20 meter. So nombor dengan nombor 20 darab 10 200 darab 2 400. Ya kan ni 10 darab 200 darab 2 400. So kita ada meter square second power minus square V square. So we square rooted both sides, we'll get 20 meter. Ini square dengan square rooted potong. Second kuasa negatif 2 dengan ni pun potong tinggal 1 meter square. Meter per second, sorry, meter per second. 20 meter per second is final velocity. Soalan 4. Satu objek yang berjisim 5 kg dilepaskan dari sebuah bangunan setinggi 500 meter. Berapakah? Okey. Daripada soalan saja kita ekstrak maklumat jisim 5 kg. Okey. Bangunan setinggi S 500
meter. Dilepaskan. Lepaskan maksudnya drop. Drop maksudnya initial velocity, halaju awal tu 0. Halaju awal kosong. So when something drop under the force of gravity, dia akan mengalami pecutan graviti 10. Okay. Soalan pertama A. Berapakah berat objek itu? Okey, berat ni tidak dibincangkan dalam tajuk ni, tapi saya bagi saja berat adalah weight. Okey. Berat adalah W, simbol dia weight. Weight of the object. Formulanya adalah mass ataupun jisim darab dengan G, darab dengan pecutan graviti. Okey, itu formula dia. Kita akan jumpa lepas ni dalam tajuk yang seterusnya. Mass adalah 5, G 10. So jawapannya ialah 50 Newton. Okey, soalan B, kekuatan medan graviti kamu tak belajar lagi. Kita skip je soalan tu. Tapi pada soalan C, masa yang diambil untuk sampai ke tanah C. Okey. T berapa? Okey, kita ada maklumat U, G, S, M. Okey, kita guna formula yang tak ada V. Okey. So S sama dengan U T plus half G T square. U kosong, boleh potong saja. S kita ada 500 meter, sama dengan 1/2 kali 10 meter per second kuasa 2. T adalah masa yang diambil yang kita nak cari. Okey, so lepas kira-kira kita akan dapat T square sama dengan 100 second square. So square rooted both side will get T equals to 10 second.